Isu baru-baru ini yang telah tular di berita mengenai kes penyediaan makanan tidak memuaskan punca murid keracunan makanan. Mengikut laporan daripada Berita Harian mengatakan, kes yang berlaku di Alaserta, keracunan makanan yang membabitkan 16 murid prasekolah di Sekolah Kebangsaan Tualap disyaki berpunca daripada daging yang digunakan untuk bahan masakan nasi goreng. 8 murid lelaki dan 8 murid perempuan berusia 5 hingga 6 tahun mengalami gejala muntah-muntah, demam dan cerit-berit serta sakit perut. Hingga 5 petang, seramai 10 daripada 16 pelajar mendapat rawatan di unit kecemasan. Mereka yang terbabit dengan penyediaan makanan katanya juga telah diberi nasihat supaya lebih berhati-hati dalam menyediakan makanan kepada kanak-kanak. Antara punca berlakunya keracunan makanan adalah disebabkan oleh proses penyediaan makanan yang kotor. Maksudnya, tukang masak tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyediakan makanan ataupun menyediakan makanan di tempat yang kotor. Contohnya, ada rambut, serpian-serpian kaca yang tidak perasan semasa makanan tersebut disediakan. Ataupun boleh terjadi juga apabila makanan tidak disimpan dengan cara yang betul dan terdedah sehingga dihinggapi lalat. Tukang masak tidak menyimpan makanan ke dalam peti sejuk dan membiarkan makanan tersebut terdedah kepada persekitaran suhu 30 darjah Celsius. Boleh menyebabkan seseorang itu mengalami keracunan makanan apabila mereka makan makanan tersebut. Makanan hanya boleh ditinggalkan pada suhu bilik dan tidak melebihi daripada 4 jam. Seterusnya, tukang masak biasanya mengambil mudah ketika mengendalikan makanan. Contohnya di taska, tukang masak tidak mencuci makanan ataupun tidak mencuci bahan-bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan sebelum dihidangkan ataupun dimasak. Ini menjadi salah satu punca utama kanak-kanak mengalami keracunan makanan di taska. Dengan cara penyediaan makanan. Dengan cara penyediaan makanan dan agihan, ini adalah semasa hendak menyediakan makanan. Kita hendaklah memastikan yang pertama, tangan dibasuh terlebih dahulu. Yang kedua, gunakan apron semasa memasak dan menyediakan makanan. Yang ketiga, peralatan yang digunakan berada dalam keadaan yang bersih. Yang keempat, sayuran dan buah-buahan hendaklah dibasuh sebelum dipotong. Yang kelima, selepas memasak, tempatkan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Yang keenam, bersihkan ruang memasak. Yang ketujuh, sisa makanan hendaklah dibuang dengan cara yang bersih dan selamat. Yang kelapan, semasa memasak, pastikan anda berada dalam keadaan yang bersih. Kita teruskan dengan cara penyediaan makanan bagi mengekalkan khasiatnya. Yang pertama, jangan potong terlalu kecil. Yang kedua, mesti dipotong sejurus sebelum dimasak. Yang ketiga, ayam dan daging dipotong sederhana besar. Yang keempat, makanan yang hendak disimpan di dalam peti sejuk hendaklah diasingkan mengikut rasanya. Yang kelima, tutup periuk dan kuali semasa memasak. Yang keenam, gunakan air yang sedikit ketika merebus makanan. Kita teruskan dengan penjagaan kebersihan dan suasana semasa makan. Yang pertama, pastikan kanak-kanak membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Yang kedua, peralatan yang digunakan hendaklah bersih. Yang ketiga, pastikan kanak-kanak tidak berkongsi peralatan dan makanan. Yang keempat, ruang makanan hendaklah kemas dan bersih. Yang kelima, galakkan kanak-kanak membantu semasa penyediaan dan menghidangkan makanan sebelum dan selepas makan. Yang keenam, semasa makan, guru hendaklah sentiasa bersama kanak-kanak. Yang ketujuh, berbual dengan kanak-kanak tentang jenis dan khasiat makanan yang dimakannya. Yang keakhir, selepas makan, galakkan kanak-kanak menggosok gigi. Kepentingan keselamatan makanan. Menjaga keselamatan makanan bagi kanak-kanak adalah suatu aspek penting dalam memastikan kesejahteraan dan kesihatan mereka. Kanak-kanak mempunyai sistem imun yang masih dalam proses pembangunan, menjadikan mereka lebih rentan terhadap penyakit berkaitan makanan. Oleh itu adalah penting untuk memahami dan mengamalkan pelbagai langkah keselamatan makanan.
Berikut adalah butiran lebih terperinci mengenai perkara-perkara tersebut. Yang pertama ialah kebersihan. Basuh tangan dengan sabun dan air selama sekurang-kurangnya 20 saat sebelum menyentuh makanan atau sesudah menyentuh benda-benda yang kotor. Amalkan kebersihan diri termasuk menukar pakaian selepas bermain di luar untuk mengelakkan penghantaran kotoran ke dalam rumah. Yang kedua ialah pengendalian makanan dengan selamat. Pisahkan daging mentah, ayam dan ikan dari makanan segar dan masak untuk mengelakkan pencemaran silang. Gunakan pemotong dan bekas yang berbeza untuk bahan makanan yang dimasak dan mentah. Pastikan makanan yang dimasak pada suhu yang mencukupi untuk memastikan pembunuhan bakteria seperti Salmonella dan E. coli. Yang ketiga ialah penyimpanan yang betul. Sejukkan makanan dengan cepat dalam peti sejuk selepas pembelian atau persediaan. Letakkan daging mentah di bahagian bawah peti sejuk untuk mengelakkan air jernih daripada mengalir ke makanan lain. Pastikan suhu peti sejuk berada pada tahap yang selamat iaitu di bawah 4 darjah Celsius.